Adakah kita berasa bangga melihat masih ada generasi hufaz yang masih utuh berpegang kepada ajaran agama Islam ini? Ketahuilah bahawa usaha melahirkan generasi hufaz yang cemerlang dan berakhlak ini telah lama dijalankan oleh Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Namun, bagi merealisasikan matlamat ini, Tahfiz Al-Quran Darut Tuba memerlukan bantuan anda. Bantulah mereka dalam proses membina bangunan mereka sendiri yang dilengkapi dengan kelas-kelas pengajian, pejabat pentadbiran, asrama pelajar, rumah kaki tangan, dewan makan, surau serta pelbagai lagi kemudahan untuk kegunaan dan keselesaan pelajar dan guru-guru. Tunggu apa lagi? Ayo jadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi hufaz ini dengan berinfak kepada dana pembinaan kompleks Tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang. Dan insya-Allah, mudah-mudahan Allah ganjarkan pahala dan rezeki yang berkekalan hingga akhirat kelak. Alhamdulillah, kembali lagi dalam Assalamualaikum. Kita teruskan perkongsian pada pagi ini dengan topik amalan mengalirkan pahala tiada akhir, dan bersama dengan kita di talian Skype sekarang kita ucapkan Assalamualaikum kepada Al-Fadilah Ustazah Isfariah Muhammad Dasuki selaku Duta Tahfiz Al-Quran Darul Tuba. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah, Ustazah berada jauh di perantauan. Ustazah telah sekarang ni sedang berjuang untuk orang kata apa, misi bantuan saudara-saudara kita. Di mana tu Ustazah? Saya berada di Syatura Bikok di Lubnan yang tidak jauh daripada sempadan dengan Syria lah. So kat sini banyak sangat kemah pelarian, lebih daripada 100 kemah pelarian, dan alhamdulillah kita dah hampir selesai dah. Balik malam ni insya-Allah. Insya-Allah, kita mendoakan supaya segalanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ustazah, bersempena dengan kita punya topik perkongsian pada pagi ini, amalan mengalir pahala yang tiada akhir Ustazah. Dalam bulan Rejab ni, yang mana saya yakin ramai yang sedang menderu-deru, berlari berkejaran, orang kata nak merebut pahala dalam bulan Rejab, kongsikan Ustazah antara amalan pahala ataupun bentuk amalan yang bagaimana yang dapat memberikan kita pahala yang secara berterusan walaupun kita dah tiada di atas muka bumi ni Ustazah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sahabat-sahabat saya, para penonton yang dimuliakan, yang dikasihi, mereka yang sedang mengejarkan ganjaran-ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, memang kan sekejap aja tak sangka dah bulan Rejab. Jadi nak ceritanya tuan-puan, Masya Allah, saya nak kaitkan sikit sebenarnya apa yang saya berada di sini ni. Saya lihat dia ramai anak-anak kita, anak-anak pelarian lah. Tapi anak-anak kita anggap sebagai anak-anak kita. Mereka terbiar. Ada yang sekolah di Lubnan pun sampai tutup. Sebab apa? Ekonomi mereka lumpuh. Tapi masa yang sama kan, jadi saya rasa macam Masya Allah, rupanya inilah dunia. Dunia kita ibarat bagaimana tempat kediaman ataupun hotel yang saya duduk sekarang ni. Saya nak balik ke tanah air. Jadi kat hotel ni, kalaulah saya buat sesuatu, contohnya saya renovate bilik saya ni, ataupun kemudian saya beli perabot yang mahal-mahal untuk bilik hotel saya ni, bilik penginapan saya ni. Petang ni saya dah nak balik dah, malam ni saya nak balik. Jadi bermaksud kita ini kurang bijak, kurang pandai, kurang amanah dalam menguruskan harta Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mesejnya adalah dunia ini sebenarnya adalah satu tempat yang sementara. Maka kita perlu menguruskan ataupun membeli sesuatu yang boleh menjadi bekalan kita di akhirat. Macam saya nak balik ke tanah air, saya perlu beli bekalan-bekalan yang boleh membantu saya supaya saya selamat sampai ke tanah air. Tiket kepada contoh je lah kan. Jadi kita kena fikir tiketnya tu bagaimana. Lepas tu duit kita, kalau duit pound ni kena dah tukar balik semula ke US dollar ataupun ke RM kan. Jadi macam kita tuan-puan, di dunia ini kita perlu pastikan bahawa kita ada persediaan untuk menempuh hari akhirat kita. Itulah dia tanah air kita,
ataupun itulah dia kediaman kita yang sebenar. Dan saya nak petik sedikit ayat Al-Quran dari surah Al-Qasas ayat yang ke-77, firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Mafhumnya, dan carilah bahagian-bahagian kamu yang Allah telah berikan untuk kamu di hari akhirat, tapi jangan kamu lupa bahagian kamu di dunia. Jadi di dunia ini kita kena bersedia untuk bersiap hadapan dengan akhirat, dan dalam masa yang sama kita kena bijak bagaimana kita menguruskan dunia kita ini supaya kita untung di akhirat. Baik, tuan-tuan puan-puan para penonton yang dikasihi, dalam kita mengejar akhirat, kita nak juga dunia dapat, akhirat dapat. Jadi saya untuk berkongsi ada satu hadis di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min thalas." Apabila anak Adam itu meninggal dunia, seluruh amalannya itu akan terputus kecuali 3. Nombor 1, sedekahun jariyah, au ilmun yuntafa'u bih, au waladin salihin yad'u lahu, atau kama qala. Maksudnya yang pertama itu sedekah jariah. Kenapa sedekah jariah itu disebut terlebih dulu? Kerana setiap orang walaupun kanak-kanak boleh melakukan sedekah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Jadi tidak semua orang pula mampu untuk menyampaikan amalan yang kedua ni, ilmu yang bermanfaat atau ilmu yang bermanfaat sentiasa kepada tuan ni walaupun dia dah meninggal dunia. Betul. Dan kemudian yang ketiga, waladin salihin yad'ulah. Tidak semua orang pula dianugerahkan, dikurniakan peluang mendapat anak dan anak yang salih yang boleh membantu dia di hari akhirat kelak. Jadi apa kata, kita cari peluang, kita gunakan sedekah ataupun dengan cara 3 in 1 ni, 3 dalam 1 ni, tapi kita buat 1 saja, kita dapat 3. Dan sudah tentulah caranya melalui sedekah ke satu tempat di mana kita boleh mendapatkan ilmu yang dimanfaatkan daripada semasa ke semasa. Kemudian yang kedua, anak-anak yang akan ingat kita. Anak-anak yang sentiasa mengingat kita walaupun kita bukan melahirkan dia. Betul. Jadi tak lain tak bukan, mestilah daripada dunia pendidikan, anak-anak yang belajar ilmu yang bermanfaat, ya, dan sebagainya. Dan saya nak share juga satu hadis untuk para penonton yang dikasihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Saya sangat tersentuh bila baca hadis ini, di mana Nabi Muhammad SAW pernah satu masa didekati oleh seorang pemuda. Jadi pemuda ni rupa-rupanya dia ada 2 beradik. Jadi adik dia tu dia selalu mendatangi majlis ilmu, dan kemudian bila dia mendatangi majlis ilmu tu, abang dia bekerja, jadi abang dia berjumpa dengan Rasulullah. Jadi dia mengadulah, "Ya Rasulullah," dia kata, "adik aku tu dia duduk senang lena aja belajar, masuk majlis ilmu engkau lah, ilmu Nabi kan." Jadi kata, "Aku ni yang penat-penat bekerja." Dan kemudian apa kata Nabi? "La'allaka turzaqu bihi." Dia kata, entah kamu punya rezeki tu datang daripada hasil usaha kamu, kerja kuat kamu, kerana kamu membiayai adikmu untuk belajar. Macam tu. Jadi itulah satu benda yang baik pada bulan Rejab, insya-Allah. Ya, masya-Allah. Dan berkenaan dengan kompleks tahfiz Al-Quran Darul Tuba ni, apakah anggaran dana yang diperlukan yang kita boleh kongsikan bersama dengan penonton-penonton berkenaan dengan sedikit perkembangan dan cara mereka untuk sama-sama membantu dalam pembinaan kompleks ni, Ustazah? Ya, tahfiz Al-Quran Darul Tuba ini, sebagaimana yang kita tahu tadi, dia sudah lama, daripada tahun 99 lagi sudah wujud dan sangat unik. Dia bukan sekadar tahfiz, tapi dia juga adalah bahagian ataupun pusat ya untuk membangunkan akademi. Dia juga ada fast track SPM, program sijil kemahiran Malaysia. Kemudian dia juga mengeluarkan sijil pengurusan tahfiz, sijil pengajaran tahfiz, dan dia ada banyak bilik aktiviti, dan pembinaan ini telah mendapat kelulusan daripada Jabatan Agama Islam Negeri Johor. Jadi inilah dia tempat saya kira pusat yang antara pusat yang terbaik yang boleh membantu kita khususnya dalam bulan Rejab ini untuk mendapatkan 3 in 1 tu. Kita dapat sedekah, sedekah jariah, dapat ilmu yuntafa'u, anak-anak ini belajar kemudian menyebarkannya, kemudian waladin salih dia doalah. Jadi anak-anak inilah yang akan mendoakan kita apabila
kita membantu mereka untuk terus belajar. Jadi sedih kalau kita tidak mengambil peluang ini. Dan kita sangat seronok sebab dia kompleks. Sebab kita biasa dengar kompleks sukan, kompleks membeli belah. Betul. Tapi ini adalah kompleks di mana akan ada bilik-bilik tahfiz, kemudian makmal Al-Quran, kemudian juga persiapan untuk mereka beraktiviti, ada bilik kokurikulum, ada dewannya, ada perpustakaannya, kemudian ada tempat makan bilik guru, kanak-kanak asrama dan sebagainya. Jadi padang riyadhah. Ini yang kita nak sediakan untuk anak-anak kita yang bakal menjadi para ulama dan juga mereka ada skill, ada kemahiran, kemudian juga mereka berakhlak tinggi. Jadi itu yang tadi saya sentuh apabila hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi ini, mudah-mudahan mereka yang nak melancarkan rezekinya kan, jadi bila nak melancarkan rezekinya, maka dia menyumbang ke arah Pusat Tahfiz Al-Quran Darut Tuba. Jadi dengan ini insya-Allah kita akan dapat 3 in 1 dan bulan Rajab ini adalah bulan yang ataupun saat yang paling tepat untuk kita sama-sama menyumbang. InsyaAllah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Segala maklumat dah pun tertera di kaca TV dan kita sentiasa mendoakan yang terbaik. Dan kita juga doakan, mari kita sama-sama doakan supaya Ustazah dimudahkan urusan di Tanah Anbiya. InsyaAllah selamat kembali ke tanah air. InsyaAllah Ustazah, kita bersama dengan Ustazah Isfadiah Muhammad Dasuki, selaku Duta Tahfiz Al-Quran Darul Tuba. Ustazah, insyaAllah berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan kepada anda penonton, teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum. Kita nak berhenti berehat dulu seketika. Kembali selepas ini. Sanggupkah kita melihat generasi pemimpin ini terus hanyut mengejar duniawi semata-mata? Ayuh bersama-sama kita bantu usaha tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekaligus menjadi sebahagian dalam proses melahirkan ribuan generasi ulama dengan menyumbang kepada dana pembinaan kompleks tahfiz Al-Quran Darut Tuba sekarang.